Apa yang kamu tahu? Pembedahan saya berjaya. Seorang dokter wanita Australia menjerit di koridor luar bilik pembedahan. Dia menuding jari dengan marah ke arah dokter lelaki Indonesia di hadapannya. Namun, pada saat itu, pintu bilik mesyuarat terbuka dan ketua jabatan pembedahan keluar berkata kepada lelaki Indonesia itu, "Kamu betul. Saya sepatutnya mendengar cakap kamu." Pada musim panas tahun 2007, di Hospital University Kebangsaan Malaysia di Kuala Lumpur, terdapat seorang dokter pelatih dari Indonesia bernama Junaidi, atau lebih dikenali sebagai Jun. Ini adalah tahun kedua latihannya. Harinya sentiasa bermula pada jam 5.30 pagi. Dia terjaga di bilik sewa lamanya di Petaling Jaya, yang berharga RM180 seminggu. Di luar tingkap masih gelap, dan kedengaran dengkuran rakan serumah yang sedang tidur nyenyak. Jun bangkit perlahan-lahan, pergi ke bilik air, dan bersiap untuk hari itu sambil mencuci muka dengan air sejuk. Wajahnya di cermin kelihatan letih, tetapi dia memandang dirinya dengan ekspresi yang sama setiap hari. Sarapan pagi ringkas, sekeping roti bakar disapu mentega kacang, diikuti dengan segelas air. Itu sahaja. Tepat jam 6.06 pagi, dia menyandang bagnya dan keluar dari rumah. Sepanjang 10 menit berjalan kaki ke stesen, Jun membaca jurnal yang dikeluarkannya dari bagnya. Jalan-jalan sebelum subuh sunyi sepi, dan bayangnya memanjang di bawah lampu jalan. Perjalanan dengan kereta api mengambil masa sejam. Kereta api komuter dari pinggir Bandar Barat Kuala Lumpur ke pusat bandar sentiasa sesak, tetapi Jun menemui tempat duduk di sudut dan terus membaca jurnalnya. Penumpang di sebelahnya membaca akhbar atau bermain telefon bimbit, tetapi Jun tidak mempunyai kemewahan itu. Ada terlalu banyak yang perlu dipelajari. Dia tiba di hospital pada jam 7.30 pagi. Pada waktu matahari belum terbit sepenuhnya, bangunan hospital sunyi sepi dan tiada sesiapa di bilik doktor. Jun suka waktu itu. Dia membuka rekod perubatan pesakit yang telah menjalani pembedahan semalam dan menyemak setiap satu dengan tenang. Adakah tekanan darah stabil? Adakah jumlah saliran sesuai? Adakah pengawalan kesakitan berjalan lancar? Sambil menulis penuh pada kertas nota kecil, Jun membayangkan setiap pesakit di fikirannya. Menjelang jam 7 pagi, seorang demi seorang rakan sekerja mula masuk. Aroma kopi memenuhi bilik dokter, dan orang ramai berbual tentang hujung minggu mereka. Kisah-kisah tentang pergi ke Pulau Tioman atau kafe-kafe menarik di Bangsar. Jun tidak menyertai perbualan itu. Malah, mungkin lebih tepat untuk mengatakan dia tidak dapat menyertainya. Jarang sekali ada orang yang bercakap dengannya. Jam 7.30 pagi adalah waktu rondaan Watt. Becky Thompson masuk, memimpin pasukan. Dia seorang pakar bedah berumur 29 tahun yang berambut perang, tinggi, dan penuh keyakinan. Dia sentiasa tersenyum ceria dan menyapa, "Selamat pagi, semua." Namun, sapaan itu tidak termasuk Jun. Pandangan Becky melangkauinya, seolah-olah Jun adalah seorang yang telus, berdiri di belakang sekali dalam pasukan. Di hadapan katil pesakit pertama, Becky menyemak rekod perubatan. Jun berhati-hati membuka mulutnya. "Dr. Thompson, malam tadi, pesakit." Tetapi Becky menggelengkan kepalanya sebelum dia menghabiskan kata-katanya, berkata, "Sudah saya semak, Dr. Jun." Suaranya lembut tetapi tegas. Jun menutup mulutnya. Seorang dokter pelatih lain di sebelahnya mengerling Jun dan tersenyum kecil. Jun tahu maksud senyuman itu, dia buat lagi. Sepatutnya dia diam saja. Itu adalah pandangan mereka. Rondaan Watt diteruskan begitu. Becky memimpin, dokter-dokter lain mencatat, dan Jun hanya mengikut. Waktu makan tengah hari, orang ramai menuju ke kantin staf. Jun juga pergi ke sana, tetapi dia sentiasa bersendirian. Dia beratur, mengambil sandwich ham dan keju berharga. Kopi latte berharga 50 adalah kemewahan bagi Jun. Dia pergi ke meja di sudut dan duduk bersendirian. Beberapa meja di seberang, Becky berbual sambil ketawa dengan rakan-rakan sekerjanya. Di dalam pinggannya terdapat salad Caesar berharga 20 dan di tangannya ada latte ice. Hujung minggu lepas, saya pergi ke sebuah restoran di Pulau Langkawi, pemandangannya memang menakjubkan. Suara Becky bergema di kantin. Orang ramai ketawa sambil mendengar ceritanya. Jun menggigit sandwichnya sambil mengeluarkan jurnal perubatan dari bagnya.
Adalah kebiasaannya untuk belajar walaupun semasa makan. Pada masa itu, dia terdengar perbualan dari meja sebelah. Dia dari Asia kan? Dia bekerja keras, tapi masalahnya komunikasi. Bahasa Inggris dia agak. Itu adalah suara seorang dokter lelaki. Orang lain menjawab sambil ketawa. Betul, betul. Rekod perubatan dia sempurna, tapi perbualan dengan pesakit agak. Jun tidak mengalihkan pandangannya dari jurnalnya. Dia berpura-pura tidak mendengar. Kerana ini adalah cerita yang sudah biasa baginya. Pada bulan pertama, dia berasa marah. Pada bulan kedua, dia berasa kecewa. Tetapi kini, dia hanya bersikap tenang. Kerana marah pun tidak akan mengubah apa-apa. Selepas menghabiskan sandwitnya dan minum air, Jun bangun perlahan-lahan. Dia melihat jam. Sudah pukul 1:00 petang dan dia ada 6 lagi pesakit yang perlu diperiksa. Sepanjang petang, dia berjalan di wad-wad. Dia bertanya tentang keadaan pesakit, memeriksa luka, dan menguruskan apa-apa yang diperlukan. Dia tidak banyak bercakap, tetapi tangannya cekap. Pesakit-pesakit menyukai Jun yang begitu. Doktor dari Indonesia ini sangat sopan. Istri seorang pesakit pernah memberitahu jururawat. Namun, reputasi seperti itu, Tiwat tidak sampai ke bilik dokter. Jun masih dianggap sebagai orang yang tidak kelihatan. Jam 7 malam, kebanyakan doktor sudah pulang. Becky sudah keluar pada jam 5 petang dan doktor pelatih lain juga telah hilang seorang demi seorang. Tetapi Jun masih di sana. Dia duduk di meja di bilik doktor, menyusun semula rekod perubatan pesakit yang dilihatnya hari ini. Dia memaparkan imej CT pesakit yang dijadwalkan untuk pembedahan esok di skrin komputer dan membayangkan struktur anatomi di fikirannya. Laluan usus, lokasi saluran darah, taburan nodus limfa. Jun menatap skrin sehingga dia mengingati semuanya dengan sempurna. Pada jam 8 malam, barulah dia mematikan komputer dan bangun. Dia singgah di unit rawatan rapi ICU untuk kali terakhir memeriksa pesakit yang telah menjalani pembedahan hari ini dan meninggalkan nombor hubungan kepada jururawat sebelum meninggalkan hospital. Jam 9 malam, Jun tiba di bilik sewanya. Rakan serumah sedang menonton televisyen di ruang tamu. Dan Jun menyapa mereka perlahan sebelum masuk ke biliknya sendiri. Ia adalah bilik kecil. Sebuah katil bujang, sebuah meja, sebuah almari pakaian, itu sahaja. Jun meletakkan bagnya dan pergi ke dapur. Dia mengeluarkan dada ayam dan sayur-sayuran yang dibelinya di pasar raya semalam dari peti sejuk. Makan malamnya adalah tumis ringkas dengan nasi. Sambil memasak, Jun melihat keluar tingkap. Tiada bintang kelihatan di langit gelap, hanya bunyi kereta api melintas jauh. Selepas makan dan mencuci pinggan, Jun duduk di hadapan meja kecilnya. Dia membuka komputer riba dan mengkaji semula pembedahan esok. Kolektomi, ileostomi. Sambil melukis gambar dengan tangan, Jun mensimulasikan proses pembedahan. Sejam berlalu, 2 jam berlalu. Barulah pada jam 12:30 malam, Jun menutup komputer ribanya. Dia berbaring di katil, memandang siling, dan berfikir. Esok pun sama, lusa pun, dan hari seterusnya pun. Namun, dia tidak berputus asa. Dia tidak boleh berputus asa. Kerana dia telah kehilangan terlalu banyak untuk sampai ke tahap ini. Hidupnya di Indonesia, rakan-rakan, keluarga. Ada sebabnya dia meninggalkan semua itu dan datang ke sini. Dia mahu membuktikan sekali lagi, kepada dirinya sendiri, dan kepada dunia ini, bahawa dia ingin dinilai berdasarkan kebolehan, bukan kewarganegaraan atau lohat. Jun menutup matanya, kerana dia perlu bangun pada jam 5:30 pagi esok. Begitulah harinya berakhir, hari yang sunyi bagi orang yang tidak kelihatan. Begitulah seminggu berlalu, dan pesakit baharu masuk. James Hutchinson, seorang tukang pipe bersara berumur 62 tahun. Dia duduk di bilik pemeriksaan pesakit luar bersama istrinya, Margaret. Wajah James pucat, dan Margaret memegang erat tangan suaminya. Becky membuka pintu bilik pemeriksaan dan masuk. Seperti biasa, dia tersenyum ceria dan menghulurkan tangan untuk berjabat tangan. James membalas jabat tangan itu dengan tangan yang menggigil. Di kerusi belakang, Jun duduk dengan tenang, membuka rekod perubatan. Becky menghidupkan skrin komputer dan mula menjelaskan. Encik Hutchinson, kami telah menyemak keputusan ujian Anda.
Anda didiagnosis dengan kanser kolon tahap 2. Nasib baik, tiada metastasis. Ini adalah peringkat yang boleh dirawat sepenuhnya dengan pembedahan. James bertanya sambil berdehem. Bagaimana pembedahan itu akan dilakukan? Becky mengeluarkan tablet dan sambil menunjukkan gambar, dia menjawab, kami akan membuang bahagian kolon yang mempunyai kanser dan untuk sementara waktu kami akan membuat stoma. Anggaplah ia sebagai dubur buatan. Kami akan membuat lubang kecil di perut dan mengeluarkan usus keluar. Ini adalah pembedahan yang mudah. Margaret mencelah dengan suara cemas. Berapa lama tempoh pemulihan? Becky menjawab dengan yakin. Anda akan dapat kembali ke kehidupan normal dalam kira-kira 6 hingga 8 minggu. Jangan risau. James mengangguk, tetapi masih kelihatan bimbang. Pandangannya melilau di sekeliling bilik, dan dia bertembung mata dengan June yang duduk tenang di belakang. June mengangkat matanya dari rekod perubatan dan menatap James. James tersenyum kecil. June juga sedikit menundukkan kepalanya membalas sapaan. Becky bangun sambil berkata, baiklah, pembedahan dijadwalkan pada pagi Selasa minggu depan. Anda boleh masuk ward pada hari Isnin. Jika ada apa-apa soalan, sila hubungi kami bila-bila masa. James dan Margaret berjabat tangan dan keluar dari bilik pemeriksaan. June masih menatap rekod perubatan selepas mereka keluar. Image CT James, keputusan ujian darah, penemuan ujian tisu, dia menyemak setiap satu dengan teliti. Pada petang Isnin, James dimasukkan ke ward. Di bilik 6 katil, James dibawa ke katil di tepi tingkap. Semasa Margaret menyusun barang-barang, James melihat keluar tingkap. Sebahagian dari pelabuhan Sydney kelihatan di kejauhan, dan kapal-kapal terapung. Dia menghela nafas panjang. Dia tidak percaya bahawa dia yang telah hidup sihat sepanjang hidupnya kini perlu menjalani pembedahan. Seorang jururawat masuk untuk mengambil tekanan darah dan menjelaskan persiapan sebelum pembedahan. Tidak boleh makan selepas jam 12:30 malam dan pergi ke bilik pembedahan pada jam 7 pagi esok. James mengangguk sambil mendengar. Tetapi ketakutan di hatinya semakin membesar. Kira-kira jam 6 petang, June melawat ward. Walaupun doktor-doktor lain sudah pulang, June mempunyai kebiasaan untuk memeriksa pesakit pembedahan esok lebih awal. Dia mengetuk pintu ward dan masuk. James duduk separuh baring di katil. Selamat petang, Encik Hutchinson. Saya June, doktor yang akan bertanggung jawab untuk pembedahan esok. Suara June perlahan tetapi tenang. Wajah James sedikit cerah apabila melihat June. Oh, doktor yang saya jumpa di bilik pemeriksaan hari itu, kan? June mengangguk sambil duduk di kerusi di sebelah katil. Ya, betul. Bagaimana perasaan Anda? James menjawab jujur. Saya berasa cemas dan saya rasa tidak akan dapat tidur. Ini kali pertama saya menjalani pembedahan. June memegang lembut tangan James sambil berkata, cemas itu perkara biasa. Saya akan berada di bilik pembedahan bersama Anda, jadi jangan risau. Mendengar kata-kata itu, wajah James sedikit lega. Margaret di sebelahnya bertanya, Doktor dari Indonesia. Kan, bahasa Melayu Anda bagus. June tersenyum kecil dan menjawab, terima kasih. Saya banyak berlatih. James berkata, hati saya tenang apabila mendengar doktor akan bersama saya. Terima kasih untuk esok. June menepuk lembut tangan James sekali lagi dan bangun. Rehatlah dengan tenang. Jumpa esok. Selepas keluar dari ward, June pergi ke stesen jururawat dan menyemak rekod perubatan James sekali lagi. Jenis darah, alahan, ubat-ubatan yang sedang diambil, dia mengingat semuanya dengan teliti. Kemudian dia menuju ke bilik pengimejan. Dia duduk di hadapan komputer dan memanggil image CT James. Keratan rentas abdomen James muncul berlapis-lapis di skrin dan June menggerakkan tetikus, melihat satu persatu. Laluan kolon, taburan saluran darah di sekelilingnya. Dia mengeluarkan buku nota dan mula melukis. Sambil melukis struktur kolon secara langsung dengan tangan, dia merancang pembedahan. Di mana untuk memotong, di mana untuk membuat stoma. Bagaimana untuk menguruskan saluran darah, dia mensimulasikan semuanya. Sejam berlalu, June masih menatap skrin. Dia memutarkan image, membesarkannya, dan mengubah sudut, mempertimbangkan setiap kemungkinan. Terutama, dia mengira dengan teliti lokasi untuk membuat stoma.
Membezakan dengan tepat antara proksimal dan distal, dan mengulangi puluhan kali di fikirannya mana satu yang perlu dikeluarkan. Ini bukan hanya pembelajaran. Apabila dia membuka abdomen James esok, June perlu tahu semuanya dengan sempurna. Walaupun dia akan masuk sebagai pembantu, dia bersedia dengan teliti seperti seorang pakar bedah utama, malah mungkin lebih daripada itu. Barulah pada jam 9 malam, June mematikan komputer. Semasa keluar dari hospital, dia menoleh ke arah Watt James sekali lagi. Lampu masih menyala di tingkap, dan James mungkin tidak dapat tidur. June juga tidak akan dapat tidur lena malam ini. Di dalam kereta api dalam perjalanan pulang, June melihat keluar tingkap, bandar Kuala Lumpur yang gelap melintas, dan June memikirkan tentang esok. Awal pagi keesokan harinya, June bangun lebih awal dari biasa. Sudah pukul 4.30 pagi. Dia mandi dan makan roti bakar ringkas, dan keluar dari rumah pada jam 5 pagi. Bandar Kuala Lumpur yang belum disinari matahari pagi sunyi sepi, dan kereta api awal pagi kosong. Dia tiba di hospital pada jam 5.30 pagi. June menyemak jadwal pembedahan. Pembedahan James adalah pada jam 8 pagi. Pembedahan pertama, June pergi ke bilik persalinan dan menukar pakaian pembedahan. Dia berdiri di hadapan cermin, menarik nafas dalam-dalam. Hari ini sama seperti biasa. Hanya satu lagi pembedahan. Jam 7 pagi, persiapan bilik pembedahan bermula. Jururawat memeriksa peralatan dan Dr. Bius menyiapkan ubat-ubatan. June menyemak rekod perubatan sekali lagi di koridor luar bilik pembedahan. Pada masa itu, Becky muncul. Dia memegang kopi di tangannya dengan ekspresi yakin seperti biasa. Dr. June, sudah siap? June mengangguk. Ya, sudah siap. Becky mengerling rekod perubatan dan berkata, "Kes mudah, akan selesai dalam sejam. Belajar elok-elok ya." June tidak menjawab. Becky, tanpa menghiraukan kesenyapannya, masuk ke bilik pembedahan. Jam 7.30 pagi, James dibawa ke bilik pembedahan. James, yang terbaring di katil, melihat sekeliling dengan mata cemas. June mendekatinya dan memegang tangannya. "Encik Hutchinson, saya di sini, jangan risau." James menjawab dengan suara menggigil. "Tolong, doktor." Tidak lama kemudian, Dr. Bius meletakkan topeng, dan James perlahan-lahan kehilangan kesedarannya. June memegang lembut tangannya buat kali terakhir dan pergi mencuci tangannya. Tepat jam 8 pagi, pembedahan bermula. Becky berdiri sebagai pakar bedah utama dan June berdiri bertentangan sebagai pembantu. Cecair antiseptik disapu pada abdomen James dan kain pembedahan diletakkan. Becky mengambil pisau bedah dan membuat hirisan pada kulit. Garisan merah ditarik dan elektrokauter digunakan untuk membuat hirisan yang lebih dalam. Kulit, lemak subkutaneus, fascia, otot, tangan Becky sangat cekap. Seperti yang dikatakannya, ini adalah pembedahan yang biasa baginya. June memerhati dengan tenang sambil memegang pengapit di tempat yang diperlukan dan menghentikan pendarahan. Abdomen dibuka. Becky memeriksa kolon dan menemui bahagian yang mempunyai kanser. Di sini, seperti yang dijangka, dia mula memisahkan tisu di sekelilingnya. Mengikat saluran darah, memotong usus, dan perlahan-lahan memisahkan bahagian kolon yang mempunyai kanser. June menumpukan perhatian pada setiap saat. Setiap kali tangan Becky bergerak, dia menjangka langkah seterusnya dan menyiapkan peralatan yang diperlukan. Suction, hemostat, jahitan, June tahu tanpa diberitahu. 30 menit berlalu. Reseksi kolon hampir selesai. Becky berkata dengan ekspresi puas. Semua lancar. Sekarang tinggal membuat stoma. Dia memeriksa kedua-dua hujung usus yang telah dibuang, proksimal dan distal. Untuk membuat stoma, hujung proksimal, yaitu hujung yang lebih dekat ke mulut, perlu dikeluarkan dari abdomen. Becky memegang usus. Baiklah, saya akan mengeluarkan yang ini. Pada saat itu, pandangan June berubah. Arah usus itu salah. Sudutnya tidak betul. June dengan pantas mengira di fikirannya. Struktur yang dilihatnya pada image CT semalam, laluan kolon, lokasi saluran darah. Yang dipegang oleh Becky sekarang adalah hujung distal. Jantung June mula berdebar lebih laju. Dia berhati-hati membuka mulutnya. "Dr. Thompson, bolehkah Anda semak sekali lagi?" Becky mengangkat mukanya dan memandang June.
Kekecewaan jelas terpancar di matanya melalui topeng. Apa yang perlu disemak? Jun berkata, arah usus. Adakah ia hujung proksimal? Becky memotong kata-katanya. Dr. Jun, saya tahu apa yang saya lakukan. Sila sedut, Jun menutup mulutnya. Udara di bilik pembedahan menjadi berat. Jururawat mengerling Jun, dan Dr. Bius hanya menatap monitor. Becky mula mengeluarkan usus keluar abdomen. Dia membuat lubang di dinding abdomen dan mengeluarkan hujung usus melalui lubang itu. Kemudian dia membentuk stoma, mengikatnya pada kulit dan menjahitnya. Becky melangkah ke belakang. Sempurna, betul seperti buku teks. Pembantu lain mula menjahit semula dinding abdomen. Jun masih menatap kawasan stoma. Ada sesuatu yang salah. Dia yakin, tetapi dia tidak dapat berkata apa-apa sekarang. Pembedahan berakhir dalam 1 jam 10 menit. Becky menanggalkan sarung tangannya dengan ekspresi puas. Tahniah semua, sila bersedia untuk kes seterusnya. Dia keluar dari bilik pembedahan, meninggalkan Jun bersendirian untuk mencatat rekod pembedahan. Tangannya menggigil. Walaupun dia mencatat di rekod perubatan, di fikirannya dia sentiasa memikirkan tentang stoma itu. Dia meletakkan pen dan menarik nafas dalam-dalam. Mungkin saya yang silap, Dr. Becky betul. Dia lebih berpengalaman. Jun meyakinkan dirinya sendiri. Tetapi keresahan di dadanya tidak hilang. James, yang telah dipindahkan ke bilik pemulihan, perlahan-lahan sedar daripada bius. Jun berada di sisinya. Encik Hutchinson, pembedahan berjalan lancar. James menatap Jun dengan mata yang kabur dan mengangguk. Jun memeriksa abdomen James. Kawasan pembedahan bersih dan tiup saliran dipasang dengan betul. Namun, dia merasakan kembung di abdomennya sedikit lebih teruk dari biasa. Jun menggunakan stetoskop untuk mendengar bunyi usus. Hampir tidak kedengaran, mungkin kerana baru lepas pembedahan. Tetapi dahi Jun berpeluh. Dia meminta jururawat, sila periksa tekanan darah dan air kencing dengan kerap. Hubungi saya segera jika ada apa-apa yang tidak normal. Jururawat mengangguk. Jun keluar dari bilik pemulihan dan berdiri di koridor. Di luar tingkap, pelabuhan Sydney kelihatan. Cahaya matahari berkilauan di permukaan air, dan kapal layar terapung santai. Ia adalah pemandangan yang indah, tetapi hati Jun terasa berat. Dia mengeluarkan telefon bimbit dari poket dan melihat masa. Jam 9.15 pagi. Saya perlu memantau James dari sekarang. Jun kembali ke bilik pemulihan. Harinya baru bermula. Pagi keesokan harinya selepas pembedahan, Jun tiba di hospital lebih awal dari biasa. Jam 6 pagi, matahari belum terbit sepenuhnya. Dia terus menuju ke ward James. Dia membuka pintu ward dengan perlahan dan masuk. James sedang tidur, tetapi ekspresinya tidak tenang. Dahinya berpeluh dan wajahnya pucat. Jun mendekati katil dan menyemak rekod perubatan. Melihat rekod tanda-tanda vital semalaman, tekanan darahnya stabil tetapi suhu badannya sedikit meningkat. 30-78 dagro. Demam ringan selepas pembedahan adalah perkara biasa, tetapi Jun berasa cemas. Dia berhati-hati meraba abdomen James. Kembungnya nampaknya lebih teruk daripada semalam. Ia bengkak seperti gendang, dan apabila Jun mengetuk perlahan dengan jari, kedengaran bunyi resonans. Jun mengambil stetoskop dan meletakkannya di abdomen. Dia cuba mendengar bunyi usus, tetapi hampir tidak kedengaran. Untuk hari kedua selepas pembedahan, usus yang tidak bergerak adalah petanda yang tidak baik. Jun mencatat di rekod perubatan, abdomen kembung, bunyi usus berkurangan, demam ringan berterusan. Kemudian dia keluar dari ward dan pergi ke stesen jururawat. Dia bertanya kepada jururawat shift malam. Bagaimana keadaan Encik Hutchinson malam tadi? Jururawat melihat rekod dan menjawab. Dia mengadu sakit perut. Kami telah memberikan ubat penahan sakit, tetapi nampaknya tidak banyak membantu. Jun mengangguk. Seperti yang dijangka, dia perlu mencari Becky. Dia melihat jam, sudah pukul 6.30 pagi. Becky biasanya tiba pada jam 8 pagi, tetapi Jun tidak dapat menunggu. Dia menghantar mesej kepada Becky. Dr. Thompson, saya perlu menyemak keadaan Encik Hutchinson. Kembung abdomennya semakin teruk. Balasan datang sejam kemudian. Saya akan lihat semasa rondaan ward. Semasa rondaan ward pagi, Becky memimpin pasukan
dan masuk ke wad James. James sudah bangun, memegang perutnya dengan ekspresi yang tidak selesa. Becky menyapa dengan ceria. "Encik Hutchinson, bagaimana keadaan Anda?" "Pembedahan berjalan lancar." James menjawab dengan lemah. "Perut saya sangat sakit, doktor." Becky menyemak rekod perubatan sambil berkata, "Sakit selepas pembedahan adalah perkara biasa. Ia akan reda dalam beberapa hari." June mencelah dengan berhati-hati. "Dr. Thompson, kembung abdomen lebih teruk daripada semalam dan bunyi usus hampir tidak kedengaran. Bagaimana jika kita mempertimbangkan untuk melakukan imbasan CT?" Becky mengangkat mukanya dan memandang June. Kekecewaan terpancar di matanya. "Dr. June, Anda mahu melakukan CT pada hari pertama selepas pembedahan?" June menjawab, "Saya rasa tahap kembung abdomen lebih teruk daripada keadaan pasca operasi biasa." Becky menutup rekod perubatan sambil berkata, "Ileus paralitik selepas pembedahan adalah perkara biasa. Ia akan pulih dengan masa. Tidak perlu mendedahkan pesakit kepada radiasi dengan ujian yang tidak perlu." June cuba berkata lebih lanjut, tetapi Becky sudah menuju ke pesakit seterusnya. June menatap James. James menatap June dengan mata cemas, dan June mengangguk kecil. "Saya akan pantau." Waktu makan tengah hari, June pergi ke kantin staf tetapi dia tiada selera makan. Namun, dia membeli sandwich dan duduk di meja sudut. Dia menggigit sekali tetapi tidak dapat merasa apa-apa. Dia mengeluarkan telefon bimbit dan mencari artikel perubatan. Komplikasi selepas pembedahan stoma, ileus mekanikal, pemasangan stoma yang tidak sesuai. Sambil membaca artikel, June semakin yakin. Ada sesuatu yang salah, tetapi keyakinan sahaja tidak mencukupi. Dia memerlukan bukti, dia memerlukan imbasan pengimejan. Petang itu, June melawat wad James sekali lagi. Isteri James, Margaret, duduk di sisi katil. Dia melihat June, bangun dan bertanya, "Dokter, suami saya sentiasa sakit. Adakah ini normal?" June menjawab jujur. "Sakit selepas pembedahan boleh berlaku, tetapi kami terus memantaunya. Jika ada perubahan, kami akan bertindak segera." Margaret mengangguk dengan ekspresi cemas. June memeriksa James sekali lagi. Abdomennya semakin kembung, dan James mengadu sakit apabila June menyentuhnya. June membuat keputusan. Dia perlu memberitahu Becky sekali lagi. Jam 6 petang, semasa Becky hendak pulang, June menahannya di koridor. "Dr. Thompson, sekejap." Becky menoleh dan berkata dengan suara jengkel, "Ada apa, Dr. June?" June berkata, "Kembung abdomen Encik Hutchinson semakin teruk. Kesakitan juga tidak terkawal. Saya benar-benar fikir kita perlu melakukan CT." Becky menghela nafas dan menjawab, "Dr. June, ini hari kedua selepas pembedahan." Hari kedua. Ileus paralitik boleh berlarutan selama 3 atau 4 hari. Bukankah itu yang tertulis dalam buku teks? Mari kita tunggu sedikit lagi. June cuba berkata sesuatu lagi, tetapi Becky menahannya dengan tangan. "Kita akan lihat esok pagi. Sekarang saya perlu pulang." Malam itu, June kekal di hospital. Bukan gilirannya, tetapi dia bimbang tentang James. Kira-kira jam 11 malam, apabila dia melawat wad, James tidak dapat tidur. "Doktor?" James memanggil dengan suara lemah. June mendekati dan memegang tangannya. "Ya, saya di sini." James berkata, "Ada sesuatu yang tidak kena. Perut saya sangat sakit dan terasa kembung." June memegang erat tangan James. "Saya tahu, saya akan sentiasa memantau Anda." Bertahan sedikit lagi, James mengangguk, tetapi matanya penuh ketakutan. Pagi hari ketiga selepas pembedahan, keadaan James tidak bertambah baik. Malah, ia semakin teruk. Suhu badannya naik kepada 38,2 degree dan abdomennya kembung seperti gendang. Semasa rondaan wad, June memberitahu Becky sekali lagi. "Dr. Thompson, dia mula demam. Saya rasa kita juga perlu menyemak kiraan sel darah putihnya." Becky melihat rekod perubatan sambil berkata, "Demam ringan selepas pembedahan adalah perkara biasa. Ini bukan tanda jangkitan." June berkata, "Tetapi kembung abdomen, bunyi usus berkurangan, dan demam berlaku serentak." "Ini," Becky memotong kata-katanya. "Dr. June," suaranya keras, "saya yang melakukan pembedahan. Saya tahu apa yang saya lakukan. Adakah Anda meragui arahan saya?" June teragak-agak seketika.
Kemudian dia menjawab dengan berhati-hati, "Saya tidak meragui Anda. Hanya sahaja keadaan pesakit." Becky menutup rekod perubatan sambil berkata, "Saya yang akan menilai keadaan pesakit. Dr. Jun hanya risau kerana pengalaman Anda yang kurang. Tahap ini masih dalam lingkungan normal." Doktor-doktor lain berdiri tanpa berkata apa-apa. Tiada sesiapa yang menyokong Jun. Apabila rondaan Watt berakhir dan Becky keluar, seorang doktor pelatih lain berbisik kecil kepada Jun, "Jangan terlalu mendesak. Jika Anda membuat Dr. Becky marah, Anda yang rugi." Jun tidak menjawab. Petang itu, David Martin, seorang doktor unit rawatan rapi, singgah di Watt James semasa rondaan Wattnya. Dia seorang doktor berusia 50-an dari Scotland, seorang yang berpengalaman dan berprinsip. Apabila Martin selesai memeriksa James dan keluar ke koridor, Jun sedang menunggu Dr. Martin. Martin melihat Jun dan bertanya, "Ada apa yang kamu risaukan?" Jun mengangguk. "Ya, keadaan Encik Hutchinson tidak baik. Sudah hari ketiga selepas pembedahan, tetapi kembung abdomen berterusan, tiada bunyi usus, dan dia mula demam." Martin membuka rekod perubatan sambil bertanya, "Adakah imbasan pengimejan telah dilakukan?" Jun menjawab, "Tidak." Dr. Thompson berkata ia tidak perlu. Martin mengerutkan keningnya. Jika simptom ini berlaku pada hari ketiga, sekurang-kurangnya imbasan X-ray abdomen biasa sepatutnya dilakukan, bukan? Jun berkata dengan tenang, "Saya juga berfikir begitu." Martin menatap Jun dan berkata, "Cakaplah dengan Becky sekali lagi, saya akan pergi bersama kamu." Semasa rondaan Watt petang, Martin masuk ke Watt James bersama Becky. Selepas Martin memeriksa James, dia keluar ke koridor dan berkata kepada Becky, "Dr. Thompson, keadaan pesakit ini nampaknya tidak baik. Adakah Anda telah mempertimbangkan imbasan CT?" Becky menjawab, "Ini adalah perjalanan biasa selepas pembedahan, Dr. Martin. Ileus paralitik akan pulih dengan masa." Martin bertanya, "Peningkatan kesakitan, kembung, demam, bunyi usus berkurangan. Adakah ini perjalanan biasa?" Becky menjawab dengan yakin, "Ya. Ini adalah penemuan yang sangat mungkin berlaku sehingga hari ketiga selepas pembedahan." Martin melihat Jun dan bertanya, "Apa pendapat Dr. Jun?" Jun mengerling Becky sebelum menjawab dengan berhati-hati, "Saya fikir CT akan membantu." Becky berkata dengan suara tajam, "Dr. Jun, kita tidak melakukan CT hanya kerana seseorang berfikir begitu. Kita perlukan bukti klinikal yang jelas. Sekarang, kita tidak mempunyai bukti yang mencukupi." Martin membantah, "Peningkatan kesakitan, kembung abdomen, tiada pembuangan air besar selama 3 hari, demam. Bukankah itu bukti?" Becky berkata dengan tegas, "Pesakit ini adalah kes saya. Saya bertanggungjawab, dan pada pendapat saya, kita memerlukan lebih banyak masa." Martin tidak berkata apa-apa lagi. Dia melihat Jun dan berkata kecil, "Terus pantau, Dr. Jun. Jika ada apa-apa yang tidak kena, segera hubungi saya." Jun mengangguk. Selepas Martin pergi, Becky memanggil Jun. "Dr. Jun, saya perlu bercakap dengan Anda." Mereka berdua masuk ke bilik mesyuarat kosong. Becky bersilang tangan dan menatap Jun sambil berkata, "Apa sebenarnya yang Anda lakukan? Pergi kepada dokter-dokter lain dan membuat mereka meragui saya?" Jun menjawab dengan tenang, "Saya tidak meragui Anda. Saya bimbang tentang keadaan pesakit." Becky meninggikan suara, "Bimbang? Berapa kali Anda fikir saya telah melakukan pembedahan ini?" "Lebih dari 5 tahun. Dr. Jun baru 2 tahun di sini kan?" "2 tahun." Jun tidak berkata apa-apa. Becky meneruskan, "Saya tidak tahu bagaimana di Indonesia, tetapi ini di Malaysia. Kami ada protokol, dan protokol itu adalah untuk menunggu. Faham?" Jun menjawab dengan tenang, "Faham." Becky membuka pintu sambil berkata, "Dan jangan sekali-kali membantah saya di hadapan dokter senior lain lagi. Tidakkah Anda tahu apa itu kerja berpasukan? Jika Anda tidak dapat menyokong dokter senior, Anda tidak perlu berada di sini." Dia membanting pintu dan keluar. Jun ditinggalkan bersendirian di bilik mesyuarat kosong. Di luar tingkap, pelabuhan Sydney kelihatan. Matahari terbenam mewarnai permukaan air dengan warna merah. Ia adalah pemandangan yang indah, tetapi tidak bermakna bagi Jun. Dia menggenggam erat penumbuknya.
Kukunya mencengkam tapak tangannya. Dia berasa marah, dia berasa kecewa. Tetapi dia segera membuka penumbuknya. Kerana marah pun tidak akan mengubah apa-apa. Jun menarik nafas dalam-dalam dan keluar dari bilik mesyuarat. Semasa berjalan di koridor, dia melalui Wad James. Kedengaran suara James mengeluh dari dalam. Jun berhenti. Kemudian, dia membuka pintu Wad dan masuk. James sedang meringkuk di katil. Margaret memegang tangan suaminya dan air mata berlinang di matanya. "Doktor," Margaret berkata apabila melihat Jun. "Suami saya sangat menderita. Adakah dia benar-benar akan baik-baik saja?" Jun mendekati katil dan memegang tangan James. "Encik Hutchinson, bertahanlah sedikit lagi. Saya akan sentiasa memantau Anda." James mengangguk lemah. Jun memeriksa abdomen sekali lagi. Kembungnya semakin teruk dan kulitnya tegang. Dada Jun terasa sesak. Malam itu, Jun kekal di hospital lagi. Bukan gilirannya dan dia sepatutnya pulang ke rumah, tetapi kakinya tidak bergerak. Kira-kira jam 3 pagi, apabila dia melalui Wad James, dia terdengar suara dari dalam. Ia adalah suara rintihan. Jun membuka pintu dan masuk. James sedang meronta di katil. Margaret sedang tidur di kerusi dan James sedang menahan kesakitan sendirian. "Doktor," James melihat Jun dan menangis. "Saya tidak tahan lagi, sangat sakit." Jun mendekati katil dan memegang tangan James. Tangan James sejuk seperti ais. Apabila Jun menyentuh abdomennya, ia keras seperti batu. Dia menggunakan stetoskop tetapi tiada bunyi langsung. Senyap sepenuhnya, Jun faham. Jika begini, James akan benar-benar mati. Dia memegang erat tangan James dan berkata, "Bertahanlah sedikit lagi. Saya akan lakukan sesuatu." James mengangguk. Awal pagi hari ke-8, semuanya runtuh. Jam 5 pagi, panggilan kecemasan jururawat berbunyi nyaring. Jun sedang tidur di sofa bilik doktor, tetapi dia melompat bangun. Apabila dia berlari ke bilik monitor ICU, tanda-tanda vital James dipaparkan di skrin. Tekanan darah 90/50, nadi 120, ketepuan oksigen 88%. Semua nilai berada dalam zon bahaya. Jun segera berlari ke Wad James. Kesedaran James semakin menurun. Matanya separuh terbuka dan bibirnya kebiruan. Jun memanggil namanya, tetapi tiada tindak balas. Jururawat meletakkan topeng oksigen dan jururawat lain memberikan cecair secara pantas. Margaret menangis di sudut. Jun berdiri di sisi katil, memerhati James. Abdomennya kembung hingga pusatnya terkeluar dan kulitnya meregang hingga berkilat. Jun menjerit kepada dokter bertugas. "Kita perlu melakukan CT sekarang." Doktor bertugas berkata, "Kita perlu menghubungi Dr. Thompson." Jun menjawab, "Tiada masa. Sila buat print." Doktor bertugas teragak-agak seketika, tetapi mengangguk. Kurang 10 menit, James dibawa ke bilik CT. Becky tiba di hospital pada jam 6 pagi. Dia berjalan tergesa-gesa dan kerisauan jelas terpancar di wajahnya. Jun sedang menunggu di koridor. Becky bertanya, "Apa yang berlaku?" Jun menjawab, "Renjatan septik. Kami telah melakukan CT." Wajah Becky pucat. "Siapa yang membuat perintah?" Jun berkata dengan tenang, "Saya." Sebaik Becky hendak membuka mulutnya, seorang dokter radiologi muncul. Dia memegang tablet di tangannya dan wajahnya serius. "Dr. Thompson, keputusan imbasan telah keluar." Doktor radiologi menghidupkan tablet dan menunjukkannya. Di skrin terpapar keratan rentas abdomen James dan ususnya bengkak. Doktor itu menjelaskan ileus mechanical. Hujung distal telah dikeluarkan, sepatutnya hujung proksimal yang keluar, tetapi stoma telah dipasang dengan salah. Wajah Becky kehilangan warna. Dia menatap tablet seolah-olah hendak menelannya dan tangannya mula menggigil. Jun tidak berkata apa-apa. Doktor radiologi meneruskan, usus di bahagian proksimal tersumbat sepenuhnya dan kandungan usus mengalir balik. Dinding usus juga sangat bengkak dan ada risiko perforasi. Pembedahan semula segera diperlukan. Becky masih tidak dapat berkata apa-apa. Pada masa itu, Catherine O'Neill, ketua jabatan pembedahan, berjalan di koridor. Seseorang nampaknya telah menghubunginya. "Ada apa ini?" Suara O'Neill keras dan tegas. Doktor radiologi menyerahkan tablet itu, dan O'Neill menyemak image.
Selepas beberapa saat senyap, O'Neill bertanya, "Sejak bila pesakit menunjukkan simptom ini?" June menjawab, "Sejak hari pertama pembedahan." O'Neill memandang Becky. "Dr. Thompson, mengapa Anda tidak melakukan imbasan?" Becky menjawab dengan suara menggigil, "Saya berpendapat ia adalah perjalanan normal selepas pembedahan, ileus paralitik." O'Neill memotong kata-katanya. "Selama seminggu ia semakin teruk." Becky menutup mulutnya. O'Neill bertanya kepada June, "Dr. June, adakah Anda melaporkannya?" June mengangguk, "Saya melaporkannya setiap hari." Sejak hari pertama, rahang O'Neill mengeras. Dia memandang Becky dan berkata, "Sila datang ke bilik mesyuarat sekarang." Dr. June juga. Kemudian dia memberi arahan kepada jururawat, "Sediakan bilik pembedahan. Kita akan menjalani pembedahan kecemasan." Becky berkata, "Saya akan melakukan pembedahan." O'Neill memotongnya dengan tangan. "Dr. Thompson, Anda dikeluarkan dari kes ini. Dr. June akan menjadi pakar bedah utama." Koridor menjadi sunyi. Becky menatap O'Neill dengan ekspresi tidak percaya, dan June berdiri diam. O'Neill berkata lagi, "Dr. June, sila bersiap sedia. Tiada masa." June menundukkan kepala dan tunduk hormat, kemudian menuju ke bilik persalinan. Semasa berjalan, penumbuknya perlahan-lahan menggenggam. Akhirnya, peluang untuk menyelamatkan James telah tiba. June menukar pakaian pembedahan di bilik persalinan. Apabila dia berdiri di hadapan cermin, pandangannya telah berubah. Keletihan dan kemarahan selama seminggu yang lalu, serta semua emosi yang terpendam, berkumpul di satu titik. Sambil mencuci tangan, June menarik nafas dalam-dalam. Inilah masanya untuk menyelamatkan James. Pintu bilik pembedahan dibuka. James sudah berada di bawah bius, dan jururawat sedang memeriksa peralatan. Ketua Jabatan O'Neill memerhati dari bilik pemerhatian. Apabila June masuk, semua jururawat memandangnya serentak. Doktor pelatih Indonesia yang biasanya hanya pembantu kini adalah pakar bedah utama. June berdiri di hadapan meja pembedahan. Abdomen James masih kembung, dan kulitnya tegang hingga berkilat. Dia mengambil pisau bedah. Mengikuti garisan-hirisan yang dibuat oleh Becky seminggu yang lalu, dia membuat hirisan dengan pisau bedah dan kulit terbuka. Sambil menghentikan pendarahan, dia membuat hirisan yang lebih dalam. Lemak subkutaneus, fascia, otot, pergerakan tangan June pantas. Tiada keraguan. Apabila abdomen dibuka, bau busuk merebak. Kandungan usus telah membusuk. Seorang jururawat mengerutkan mukanya, tetapi June tidak menunjukkan sebarang ekspresi. Dia memeriksa usus. Bahagian proksimal bengkak hampir pecah, dan bahagian distal mengecut. Sebaik sahaja dia melihat stoma, June yakin. Memang salah, Becky telah mengeluarkan hujung distal. Hujung proksimal tersumbat, kandungan usus terkumpul dan membusuk, dan hujung distal tidak berfungsi. June dengan tenang melepaskan stoma yang salah itu, memisahkan usus dari dinding abdomen, dan mengeluarkan benang jahitan satu persatu. Kemudian dia menemui hujung proksimal. Ia bengkak, tetapi belum pecah. Nasib baik, June dengan berhati-hati mengeluarkan hujung proksimal keluar dinding abdomen. Dia memeriksa sudut dan memastikan tiada kerosakan pada saluran darah. Semuanya tepat. Dia membuat lubang baharu di dinding abdomen dan mengeluarkan hujung proksimal melalui lubang itu. Mengikatnya pada kulit dan menjahitnya satu persatu. Jururawat memerhati dengan menahan nafas. Tangan June pantas, tetapi tepat, dan setiap pergerakannya penuh keyakinan. Suction sudah di tangannya sebelum diperlukan, dan peralatan seterusnya sudah tersedia pada saat yang tepat. Seolah-olah dia telah mengalaminya ratusan kali, malah dia memang telah mengalaminya ratusan kali. Suasana di bilik pembedahan berubah. Jururawat yang pada mulanya ragu-ragu kini menumpukan perhatian. Seorang jururawat berbisik kecil kepada rakan sekerja di sebelahnya, "Dokter itu, ada sesuatu yang berbeza." Jururawat lain juga mengangguk. Di bilik pemerhatian, Ketua Jabatan O'Neill memerhati sambil bersilang tangan. Pandangannya juga telah berubah. 40 menit berlalu. Stoma telah siap. June membersihkan rongga abdomen, meletakkan tiup saliran, dan mula menjahit semula dinding abdomen. Semua proses berjalan lancar. Pembedahan berakhir dalam 1 jam 10 menit. June menyelesaikan jahitan terakhir dan menanggalkan sarung tangannya.
Tahniah, suaranya tenang. Apabila dia kembali ke bilik persalinan, Ketua Jabatan O'Neill sedang menunggu. Semasa Jun menanggalkan gaunnya, O'Neill bertanya, "Di mana Anda belajar?" Jun menjawab, "Indonesia." O'Neill bertanya lagi, "Secara spesifik, pada tahap mana Anda menerima latihan?" Jun teragak-agak seketika. Kemudian dia berkata dengan tenang, "Saya bekerja sebagai pakar bedah kolorektal selama 5 tahun. Mata O'Neill terbeliak. "Pakar? Anda adalah seorang pakar?" Jun mengangguk. "Ya, di Indonesia, saya adalah seorang pakar. Tetapi di Malaysia, kelayakan saya tidak diiktiraf. Jadi saya bermula semula sebagai doktor pelatih." O'Neill bertanya, "Mengapa Anda tidak memberitahu kami?" Jun tersenyum pahit. "Adakah ia akan mengubah apa-apa jika saya beritahu? Saya hanya seorang doktor pelatih dari negara asing." O'Neill menatap Jun tanpa berkata apa-apa untuk seketika. Pelbagai emosi terpancar di wajahnya. 5 tahun, dia mengulangi. "Jadi, berapa kali Anda telah melakukan pembedahan stoma sebagai pakar bedah utama?" Jun menjawab, "Saya tidak mengira dengan tepat, tetapi saya rasa kira-kira 200 kes." O'Neill menghela nafas panjang. 200 kes. Dia menggelengkan kepala. "Dr. Jun," O'Neill berkata, "adakah Anda sedar semasa pembedahan, seminggu yang lalu?" Jun mengangguk. "Ya, saya curiga. Saya rasa arah usus itu salah. Tetapi saya tidak yakin." O'Neill bertanya, "Jadi, adakah itu sebabnya Anda melaporkan setiap hari?" Jun menjawab dengan tenang, "Kerana pesakit hampir mati." O'Neill berkata selepas diam seketika, "Mengapa Anda tidak berkeras lebih kuat? Mengapa Anda tidak datang kepada saya segera?" Jun tersenyum sedih. "Apa yang boleh saya katakan? Siapa yang akan percaya seorang doktor pelatih tahun kedua yang membantah seorang pakar tahun kelima? Dan saya adalah orang asing." Bibir O'Neill mengeras. "Dr. Jun," O'Neill berkata, "pembedahan hari ini sempurna. Saya juga telah berada dalam bidang ini selama 30 tahun, tetapi sudah lama saya tidak melihat pembedahan stoma yang begitu kemas." Jun menundukkan kepalanya. "Terima kasih." O'Neill menambah, "Tetapi keadaan pesakit telah menjadi sangat teruk. Sepsis sudah berlarutan, dan kita tidak boleh optimistik." Wajah Jun pucat. "Saya faham." O'Neill berkata sebelum pergi, "Akan ada mesyuarat. Sila bersedia." Pintu ditutup, dan Jun ditinggalkan bersendirian. Dia duduk di bangku, menutupi mukanya dengan tangan. Pembedahan itu berjaya, tetapi sudah terlambat, seminggu terlambat. James, yang dipindahkan ke ICU, disambungkan ke ventilator. Angka-angka berkelip di monitor, dan tiup-tiup yang tidak terkira banyaknya dimasukkan ke dalam badan James. Jun menatap James melalui tingkap kaca. Margaret berdiri di sisinya. Dia melihat Jun dan mendekat. "Doktor, adakah suami saya akan baik-baik saja?" Jun menjawab jujur, "Kami melakukan yang terbaik, tetapi dia tidak dapat meneruskan kata-katanya." Margaret memegang tangan Jun. "Saya faham. Saya tahu betapa keras doktor berusaha. Suami saya juga pasti tahu." Mata Jun memerah. "Saya minta maaf jika saya lebih awal." Margaret menggelengkan kepalanya. "Bukan salah doktor. Saya tahu doktor datang ke Watt setiap malam untuk memeriksa dia. Saya juga tahu doktor memegang tangan suami saya." Air mata berlinang dari matanya. "Terima kasih, doktor." Petang itu, orang ramai berkumpul di bilik mesyuarat. Ketua Jabatan O'Neill, Martin, dan kaki tangan pasukan pengurusan risiko hospital. Becky juga duduk di sudut. Wajahnya pucat dan tangannya menggigil. Apabila Jun masuk, semua orang memandangnya. O'Neill memulakan mesyuarat. "Dr. Jun, sila jelaskan perkembangan kes ini." Jun berdiri dan melaporkan dengan tenang. "Penemuan intraoperatif menunjukkan hujung distal telah dipasang sebagai stoma dan hujung proksimal tersumbat. Pembedahan pembetulan telah dilakukan dan pesakit kini dirawat di ICU." Seorang kaki tangan pasukan pengurusan risiko bertanya, "Bila Anda mula-mula mengesan keabnormalan?" Hari pertama pembedahan, Jun menjawab, "Kembung abdomen dan bunyi usus berkurangan telah diperhatikan." Kaki tangan itu bertanya lagi, "Adakah Anda melaporkannya?" Jun mengangguk, "Ya, saya melaporkannya setiap hari." Kaki tangan itu membuka rekod perubatan. Menurut rekod, Dr. Jun mencadangkan imbasan CT
pada hari pertama, kedua, keempat, dan keenam selepas pembedahan, tetapi semuanya ditolak, bukan? Becky mengeluh kecil. O'Neill memandangnya. Dr. Thompson, mengapa Anda menolak imbasan? Becky menjawab dengan suara menggigil. Saya berpendapat, ia adalah perjalanan normal selepas pembedahan. Pada pengalaman saya, O'Neill memotong kata-katanya. Walaupun ia semakin teruk selama seminggu, Becky tidak dapat menjawab. Bilik mesyuarat menjadi sunyi. Kaki tangan pasukan pengurusan risiko berkata, ini adalah kecuaian perubatan yang serius. Terdapat tanda-tanda jelas mengenai keadaan pesakit dan amaran berulang kali daripada rakan sekerja telah diabaikan. Air mata mengalir dari wajah Becky. Pada masa itu, Jun membuka mulutnya. Tunggu sebentar. Semua orang memandangnya. Jun berkata, menghukum Dr. Thompson tidak akan menghidupkan semula Encik James. Peguam hospital membantah, tetapi tanggung jawab perlu dijelaskan. Jun menggelengkan kepalanya. Tanggung jawab terletak pada kami berdua. Dr. Thompson tidak dapat mendengar, dan saya tidak cukup kuat untuk bersuara. Jun meneruskan, Dr. Thompson adalah seorang pakar bedah yang cekap. Hanya kali ini, dia membuat kesilapan dalam pertimbangan. Setiap orang membuat kesilapan. Yang penting adalah belajar daripada kesilapan itu. Seorang ahli jawatan kuasa bertanya, tetapi pesakit telah meninggal dunia. Jun menjawab dengan tenang, saya tahu, itulah sebabnya kita perlu belajar. Kita sepatutnya membantu Dr. Thompson untuk bangkit semula, bukan menghancurkannya. O'Neill menatap Jun. Ada sinar hormat di matanya. Mesyuarat berakhir, dan di koridor Becky menahan Jun. Mengapa? Dia bertanya. Mengapa Anda membela saya? Jun menjawab dengan tenang. Menghukum Anda tidak akan menghidupkan semula Encik James. Becky berdiri tanpa berkata apa-apa untuk seketika. Kemudian dia berkata kecil, saya minta maaf. Jun mengangguk dan menuju ke ICU. Pertempuran dengan James baru bermula. Pembedahan semula berjaya, tetapi badan James sudah melepasi hadnya. Monitor di ICU sentiasa membunyikan amaran dan juru rawat bergerak sibuk. Jun melawat ICU setiap jam. Tekanan darah, ketepuan oksigen, air kencing, keputusan ujian darah, semua nilai bergerak ke arah yang lebih buruk. Keesokan harinya, selepas pembedahan, fungsi buah pinggang James mula menurun. Hampir tiada air kencing keluar, dan nilai kreatininnya melonjak. Kegagalan buah pinggang akut. Dialisis dimulakan, tetapi badannya tidak bertindak balas. Pada hari kedua, nilai fungsi paru-paru James juga meningkat secara mendadak. Kegagalan pelbagai organ sedang berlarutan. Sepsis telah merebak ke seluruh badannya. Jun berada di hospital siang dan malam. Dia tidak pulang ke rumah, tidak makan, tidak tidur. Dia duduk di kerusi di luar ICU, melihat rekod perubatan, mencari artikel terbaru, dan mencari kes dari hospital lain. Pasti ada cara. Dia percaya pasti ada cara untuk menyelamatkan James. Pada hari ketiga, masalah timbul lagi di abdomen James. Cecair keruh mula keluar dari tiup saliran, dan imbasan CT menunjukkan nanah di rongga abdomen. Jun masuk ke bilik pembedahan sekali lagi. Ia adalah pembedahan ketiga. Dia membuka abdomen dan mengeluarkan nanah. Usus di sekelilingnya merah dan bengkak akibat keradangan, dan lekatannya teruk. Dia dengan berhati-hati memisahkan, membersihkan, dan menambah tiup saliran. Pada hari keempat, perforasi berlaku di usus. Ia adalah pembedahan keempat. Jun menemui perforasi itu dan menjahitnya, tetapi tisu usus sudah terlalu rapuh. Tisu itu pecah apabila jarum melaluinya. Dia menjahitnya dengan sehati-hati mungkin, tetapi Jun tahu, ini hanyalah untuk melengahkan masa. Tangannya menggigil apabila dia menanggalkan gaunnya di bilik persalinan selepas pembedahan. Adakah kerana keletihan atau kerana putus asa? Wajahnya dicermin kuyu, dan di bawah matanya terdapat lingkaran hitam yang pekat. Jun meletakkan tangannya di singki dan menunduk. Ketua Jabatan O'Neill masuk ke bilik persalinan. Dia berdiri di sebelah Jun dan berkata, Dr. Jun, saya tahu Anda telah melakukan yang terbaik. Tetapi, Jun mengangkat mukanya. Wajah O'Neill menunjukkan simpati. Keadaan pesakit terlalu teruk. Saya rasa kita perlu bercakap dengan keluarga. Jun tidak dapat berkata apa-apa. Di bilik kaunseling ICU,
Dia bertemu dengan Margaret dan anak-anaknya. Anak perempuannya, Sarah, dan anak lelakinya, Tom, duduk di sebelah ibu mereka dan ketiga-tiganya kelihatan letih. June duduk di hadapan mereka dan mula bercakap perlahan bahawa selepas 4 pembedahan, keadaannya terus merosot, bahawa organ-organ satu persatu kehilangan fungsinya dan bahawa tidak banyak lagi yang boleh dilakukan. Margaret menangis perlahan, Sarah memeluk ibunya, dan Tom menggenggam penumbuknya dan melihat keluar tingkap. Selepas diam seketika, Margaret bertanya, "Adakah suami saya menderita?" June menggelengkan kepalanya. Dia memberitahu mereka bahawa James tidak berasa sakit kerana ia dikawal dengan ubat penahan sakit dan sedatif, dan dia juga tidak sedarkan diri. Margaret berkata, "Suami saya tidak mahu rawatan berlarutan." June mengangguk. "Saya faham." Margaret menambah, "Tetapi berikan kami sedikit masa lagi. Masa untuk anak-anak mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada ayah mereka." June menjawab dengan tenang, "Tentu sekali." Malam itu, anak-anak James masuk ke ICU. June memerhati mereka melalui tingkap kaca. Sarah memegang tangan ayahnya dan berkata sesuatu, dan Tom berdiri di kaki katil, menunduk. Margaret meletakkan tangannya di dahi suaminya, berdoa dengan tenang. Awal pagi hari ke-10, James sedar seketika. Jururawat segera memanggil June, dan apabila June berlari masuk, mata James separuh terbuka. June mendekati katil dan memegang tangan James. "Encik Hutchinson, saya di sini." Bibir James bergerak. Walaupun tiada suara, June dapat membaca bentuk bibirnya. "Terima kasih." June memegang erat tangan James. "Saya minta maaf jika saya lebih awal." Tetapi James sedikit menggelengkan kepalanya. Kemudian dia menutup matanya. Dia kehilangan kesedaran sekali lagi. June tidak melepaskan tangannya dan berdiri tanpa bergerak untuk seketika. Pada jam 3 pagi, 2 Desember, graf elektrokardiogram di monitor bertukar menjadi garisan lurus. Bunyi amaran berpanjangan dan jururawat berlari masuk. Resusitasi kardiopulmonari dimulakan, tetapi Margaret melambaikan tangannya, "Hentikan. Saya sudah berjanji dengan suami saya." Jururawat berhenti bergerak dan bunyi amaran hilang. ICU menjadi sunyi. June berdiri di sisi jenazah James. Margaret dan anak-anaknya menangis, dan June hanya berdiri diam. Ketua Jabatan O'Neill masuk, mengesahkan kematian, dan mencatat masa. 2 Desember 27, 3:22 pagi, James Hutchinson, 62 tahun. Persiapan pengebumian bermula. Margaret mendekati June dan memegang tangannya. "Terima kasih kepada doktor, suami saya dapat pergi dengan maruah sehingga akhir." June menggelengkan kepalanya. "Jika saya lebih awal." Margaret memotong kata-kata June. "Bukan salah doktor. Saya tahu doktor datang setiap malam untuk memeriksa dia, dan doktor memegang tangan suami saya. Doktor adalah doktor yang sebenar." June tidak dapat meneruskan kata-katanya. Kerongkongnya tersumbat, dan matanya panas. Dia menundukkan kepala dan tunduk hormat, kemudian keluar dari ICU. Semasa berjalan di koridor, kakinya terasa lemah. Dia bersandar di dinding, dan June perlahan-lahan duduk, dan dia menangis dengan senyap. Beberapa hari kemudian, June juga hadir semasa membersihkan jenazah James di bilik mayat hospital. Walaupun ini bukan sesuatu yang mesti dilakukan oleh seorang doktor, June mahu bersama James sehingga akhir. Dia membersihkan jenazah dengan teliti, merapikan kawasan pembedahan, dan memakaikan pakaian yang bersih. Wajah James kelihatan tenang, wajah yang telah dibebaskan dari kesakitan. Rumah pengebumian adalah sebuah gereja kecil di pinggir bandar Kuala Lumpur. June berdiri di sudut dengan sut hitam. Rakan-rakan dan keluarga James berkumpul, dan padri menyampaikan kata-kata penghormatan. June mendengar dengan tenang. Apabila pengebumian berakhir, dan orang ramai mula beredar seorang demi seorang, Margaret datang kepada June. Dia menyerahkan sebuah sampul surat. "Suami saya meminta saya untuk memberikannya kepada Dr. June ketika dia masih sedar buat kali terakhir." June menerima sampul surat itu. Ia tidak berat, tetapi tangannya menggigil. Di dalam kereta, dia membuka sampul surat itu. Ada surat di dalamnya, tulisan tangan James menggigil, tetapi dapat dibaca. "Dr. June, Anda adalah doktor yang sebenar. Apabila saya menderita, Anda adalah satu-satunya yang berada di sisi saya.
Terima kasih. Dia membaca surat itu sehingga habis, dan Jun menutup matanya. Air mata mengalir tetapi dia tidak cuba menahannya. Jun memberhentikan keretanya di sebuah bukit yang menghadap pelabuhan Sydney. Di luar tingkap, senja mewarnai permukaan air dengan warna merah dan kapal-kapal pulang ke pelabuhan. Ia adalah pemandangan yang indah, tetapi di hati Jun hanya ada James. Dia membuka semula surat itu dan membacanya. Dan dia berkata dengan senyap, "Saya minta maaf, Encik Hutchinson, jika saya lebih kuat." Petang itu apabila kembali ke hospital, Jun menerima notis, panggilan dari Jawatan Kuasa Etika Hospital. Isnin depan, jam 10 pagi, Jun melipat notis itu dan memasukkannya ke dalam poketnya. Ini adalah sesuatu yang telah dijangka. Akhirnya, masanya telah tiba untuk kebenaran. Pagi Isnin, Jun tiba di hospital lebih awal dari biasa. Walaupun Jawatan Kuasa Etika bermula jam 10 pagi, dia sudah berada di hospital pada jam 8 pagi. Dia duduk di bangku di koridor bilik mesyuarat dan membaca semula surat James. Kertas itu sudah mempunyai beberapa lipatan dan beberapa tempat sudah lusuh. Jun melipat surat itu dengan teliti dan menyimpannya di dalam poketnya. Jam 9.30 pagi, Becky muncul dari hujung koridor. Dia melihat Jun, berhenti seketika, dan perlahan-lahan mendekat. Dia duduk di sebelah Jun, tetapi tidak berkata apa-apa untuk seketika. Koridor sunyi, hanya kedengaran bunyi troli bergolek dari jauh. Becky yang mula bercakap, "Dr. Jun, saya." Jun memandangnya. Wajah Becky kuyu, dan di bawah matanya terdapat lingkaran hitam yang pekat. Jelas sekali dia tidak dapat tidur lena sepanjang seminggu ini. Becky meneruskan, "Saya benar-benar minta maaf. Encik James meninggal kerana kedegilan saya." Suaranya menggigil. Jun diam seketika. Kemudian dia berkata dengan tenang, "Kami berdua bertanggung jawab. Saya juga sepatutnya lebih tegas." Becky menggelengkan kepalanya. "Tidak, doktor. Doktor memberitahu saya setiap hari. Saya yang tidak mendengar. Saya yang terlalu sombong." Tepat jam 10 pagi, pintu bilik mesyuarat dibuka. 5 ahli Jawatan Kuasa Etika duduk di meja dan peguam hospital juga hadir. Ketua Jabatan O'Neill dan Martin juga hadir sebagai saksi. Jun dan Becky duduk bersebelahan di kerusi di hadapan. Pengerusi memulakan mesyuarat. Ini adalah perbincangan mengenai kes pesakit James Hutchinson yang meninggal dunia pada 2 Disember. Pertama, mari kita lihat rekod perubatan. Rekod perubatan dipaparkan di skrin. Rekod pembedahan, rekod perkembangan, dan rekod jurawat disusun secara kronologi. Seorang ahli jawatan kuasa berkata, "Menurut rekod, Dr. Jun mencatat kembung abdomen dan bunyi usus berkurangan sejak hari pertama selepas pembedahan dan mencadangkan imbasan CT pada hari kedua. Alasan penolakan adalah perjalanan normal selepas pembedahan. Cadangan yang sama juga dibuat pada hari keempat dan keenam, tetapi semuanya ditolak, bukan?" Ahli jawatan kuasa lain memandang Becky dan bertanya, "Dr. Thompson, adakah anda terus menolak cadangan rakan sekerja anda?" Becky menggenggam erat tangannya dan menjawab, "Saya berpendapat pertimbangan saya betul. Ileus paralitik selepas pembedahan adalah perkara biasa, dan saya percaya ia akan pulih dengan masa." Ahli jawatan kuasa itu bertanya lagi. Walaupun ia terus merosot selama seminggu, suara Becky menjadi kecil. "Saya tidak mahu mengakui kesilapan saya. Jika CT dilakukan dan masalah ditemui, itu bermakna ada kesilapan dalam pembedahan saya. Saya takut akan perkara itu." Bilik mesyuarat menjadi sunyi. Pengerusi memandang Jun dan bertanya, "Dr. Jun, adakah anda mengesan keabnormalan semasa pembedahan?" Jun mengangguk. "Ya, saya rasa arah usus itu salah. Tetapi saya tidak yakin." Pengerusi bertanya, "Jadi, mengapa anda tidak lebih tegas semasa pembedahan?" Jun teragak-agak seketika. Kemudian dia menjawab dengan jujur, "Saya adalah seorang doktor pelatih tahun kedua, dan Dr. Thompson adalah pakar tahun kelima. Tambahan pula, saya adalah orang asing. Saya fikir tidak kira berapa banyak saya bercakap, mereka tidak akan percaya saya." Seorang ahli jawatan kuasa mengerutkan kening. "Tetapi bukankah ini adalah masalah yang melibatkan nyawa pesakit?" Jun mengangguk. "Betul.
Itulah sebabnya saya melaporkannya setiap hari. Tetapi ia tidak mencukupi. Pengerusi bertanya, apakah latar belakang Dr. Jun di Indonesia? Jun menjawab, saya bekerja sebagai pakar bedah kolorektal selama 5 tahun. Saya telah melakukan kira-kira 2 pembedahan stoma. Ahli-ahli jawatan kuasa saling berpandangan. Pengerusi berkata, dengan latar belakang yang begitu, Anda sepatutnya tahu pasti semasa pembedahan, bukan? Jun menjawab, saya curiga, tetapi saya tidak 100% yakin, dan peranan saya adalah sebagai pembantu. Saya perlu menghormati pertimbangan pakar bedah utama. Peguam hospital mencela, tetapi mengabaikan amaran berulang kali. Dr. Jun adalah kelalaian yang serius. Pesakit dibiarkan selama seminggu, walaupun keadaannya jelas merosot. Wajah Becky pucat. Peguam itu meneruskan, ini melangkaui kecuaian perubatan dan merupakan kelalaian besar. Pada masa itu, Jun membuka mulutnya. Tunggu sebentar, semua orang memandangnya. Jun berkata, menghukum Dr. Thompson tidak akan menghidupkan semula Encik James. Peguam hospital membantah, tetapi tanggung jawab perlu dijelaskan. Jun menggelengkan kepalanya. Tanggung jawab terletak pada kami berdua. Dr. Thompson tidak dapat mendengar dan saya tidak cukup kuat untuk bersuara. Jun meneruskan, Dr. Thompson adalah seorang pakar bedah yang cekap. Hanya kali ini dia membuat kesilapan dalam pertimbangan. Setiap orang membuat kesilapan. Yang penting adalah belajar daripada kesilapan itu. Seorang ahli jawatan kuasa bertanya, tetapi pesakit telah meninggal dunia. Jun menjawab dengan tenang, saya tahu. Itulah sebabnya kita perlu belajar. Kita sepatutnya membantu Dr. Thompson untuk bangkit semula, bukan menghancurkannya. Becky menatap Jun. Air mata berlinang di matanya. Pengerusi berkata, pendapat Dr. Jun telah diambil kira. Namun, keputusan akhir akan dibuat oleh jawatan kuasa. Mesyuarat diteruskan selama 2 jam lagi. Perbincangan rekod perubatan, soal siasat, dan pertimbangan undang-undang diteruskan. Jam 1 petang, mesyuarat berakhir. Jawatan kuasa memberitahu bahawa keputusan akhir akan dibuat seminggu kemudian. Jun dan Becky keluar dari bilik mesyuarat. Di koridor, Becky menahan Jun. Mengapa? Dia bertanya. Mengapa Anda membela saya? Walaupun pesakit meninggal kerana saya. Jun menjawab dengan tenang. Menghukum Anda tidak akan menghidupkan semula Encik James. Dan Anda juga menderita, bukan? Becky berkata. Saya patut menderita. Seolah-olah saya yang membunuhnya. Jun menggelengkan kepalanya. Tidak, kami berdua dan seluruh sistem telah gagal. Becky berdiri tanpa berkata apa-apa untuk seketika. Kemudian dia bertanya dengan suara menggigil, apa yang perlu saya lakukan? Bagaimana saya boleh menjadi dokter lagi? Jun menjawab, belajarlah untuk mendengar. Kata-kata pesakit, kata-kata rakan sekerja, suara keraguan dalam diri Anda. Becky mengangguk, dan dia berkata kecil, jika jawatan kuasa mengarahkan latihan semula, adakah doktor akan menyelia saya? Jun memandangnya dengan terkejut. Becky meneruskan, saya mahu belajar daripada doktor. Apa itu doktor yang sebenar? Jun berfikir seketika. Kemudian dia perlahan-lahan mengangguk. Baiklah. Air mata mengalir dari mata Becky. Terima kasih. Dan saya benar-benar minta maaf. Jun tidak berkata apa-apa. Hanya mengangguk dengan tenang. Seminggu kemudian, keputusan jawatan kuasa dikeluarkan. Becky diarahkan untuk digantung kerja selama 6 bulan dan latihan semula di bawah penyeliaan. Kecuaian perubatan disahkan, tetapi diputuskan tiada niat jahat. Jun menerima amaran, atas alasan bahawa dia sepatutnya lebih tegas dalam menentang pertimbangan salah oleh orang atasannya. Malam itu, Jun melawat kubur James. Di tanah perkuburan kecil, di pinggir bandar Kuala Lumpur, di batu nisan James hanya terukir nama dan tarikh. Jun meletakkan bunga di hadapan batu nisan dan melutut. Saya minta maaf, Encik Hutchinson. Saya sepatutnya melakukan yang lebih baik. Suara Jun menggigil. Tetapi saya berjanji. Saya tidak akan membiarkan kematian Anda sia-sia. Saya akan menjadi doktor yang lebih baik. Dan saya akan menjadikan Dr. Thompson juga seorang doktor yang lebih baik. Angin bertiup dan dedaun berdesir. Jun duduk di situ untuk seketika. Matahari terbenam dan kegelapan tiba.
Jun perlahan-lahan bangun dan meninggalkan tanah perkuburan. Bayangannya kelihatan sedih, tetapi langkah kakinya mantap, kerana dia mempunyai sebab untuk terus maju. 6 bulan berlalu. Jun 2008, musim sejuk tiba di Kuala Lumpur. Jun masih bekerja di hospital yang sama, dan kini dia menjadi dokter pelatih tahun ketiga. Tetapi ada sesuatu yang telah berubah. Doktor-doktor lain mula mendengar kata-katanya, dan dia sering diminta pendapatnya semasa rondaan wad. Pada suatu petang Selasa, Jun melakukan pembedahan stoma di bilik pembedahan. Ia adalah pembedahan kanser rektum untuk seorang pesakit lelaki berusia 72 tahun. Tangan Jun cekap dan tepat, dan pembantu-pembantu mengikut arahannya. Pembedahan berakhir dalam 1 jam 30 menit. Semasa dia menanggalkan gaunnya di bilik persalinan, pintu dibuka. Ia adalah Becky. Dia baru sahaja kembali bertugas minggu ini. Selepas menamatkan penggantungan 6 bulan, dia melihat Jun dan tersenyum kecil. Pembedahan berjalan lancar? Jun mengangguk. Ya, lancar. Becky duduk di bangku di sebelah Jun. Ekspresinya telah banyak berubah dari 6 bulan yang lalu. Kesombongan telah hilang, digantikan dengan kerendahan hati. Becky berkata, mulai esok, saya akan menjalani pembedahan di bawah penyeliaan doktor. Jun menjawab, saya tahu. Saya dengar dari ketua jabatan hari ini. Becky bertanya, saya berasa cemas. Adakah saya akan baik-baik saja? Jun tersenyum kecil. Anggaplah Anda bermula dari awal. Tidak mengapa jika Anda membuat kesilapan. Yang penting adalah belajar. Becky mengangguk. Dan dia berkata dengan tenang, saya telah pergi ke kubur Encik James. Jun memandangnya. Saya pergi setiap minggu. Becky meneruskan, saya meletakkan bunga dan meminta maaf supaya tidak lupa. Jun tidak berkata apa-apa. Becky menambah, saya juga bertemu dengan Puan Margaret. Pada mulanya saya takut. Saya fikir dia akan membenci saya. Jun bertanya, bagaimana? Air mata berlinang di mata Becky. Dia memaafkan saya. Katanya, walaupun dia sedih tentang suaminya, dia tidak mahu saya dihancurkan. Jun perlahan-lahan mengangguk. Memang seperti Encik James. Becky bertanya, dokter juga sering pergi? Jun menjawab, saya pergi setiap bulan. Saya ada banyak perkara yang perlu dilaporkan kepadanya. Keesokan harinya, Jun dan Becky masuk ke bilik pembedahan bersama-sama. Ia adalah pembedahan divertikulitis untuk seorang pesakit wanita berusia 58 tahun. Becky menjadi pakar bedah utama dan Jun menjadi penyelia. Pembedahan bermula dan Becky membuka abdomen. Dia memeriksa keradangan dan mula memisahkan usus. Kira-kira 30 menit kemudian, tangan Becky berhenti. Dia berkata, Dr. Jun, taburan saluran darah di sini nampaknya sedikit berbeza daripada yang saya sangkakan. Boleh dokter lihat sebentar? Jun maju ke hadapan dan memeriksa. Becky betul. Saluran darah mempunyai laluan yang tidak normal. Bagus awak perasan, kata Jun. Jika saluran darah ini cedera, akan berlaku pendarahan yang banyak. Lebih baik kita menggunakan pendekatan lain. Becky mengangguk dan mengubah arah. Dia meneruskan pemisahan dengan berhati-hati, mengelakkan saluran darah, jururawat saling berpandangan. 6 bulan yang lalu, Becky tidak akan pernah meminta pendapat rakan sekerja. Pembedahan berakhir, dan Becky berkata kepada Jun, terima kasih. Terima kasih kepada dokter, kami dapat menyelesaikannya tanpa masalah. Jun menjawab, kerana dokter memerhati dengan teliti. Dulu, mungkin dokter akan terlepas pandang. Becky tersenyum pahit. Dulu saya memang sombong. Jun tidak menafikan, hanya mengangguk dengan tenang. Beberapa minggu berlalu, Jun dan Becky melakukan pembedahan bersama dan kepercayaan secara beransur-ansur terbina. Becky mendengar nasihat Jun dan tidak teragak-agak untuk bertanya apabila dia tidak yakin. Jun mengajar dengan sabar dan tidak melupakan rasa hormat apabila menunjukkan kesilapan. Pada suatu malam Jumaat, semua pembedahan selesai dan Jun serta Becky duduk di kantin staf. Mereka minum kopi sambil berbincang tentang pembedahan hari ini. Becky berkata, saya rasa hari ini saya terlalu berhati-hati sedikit. Jun mengangguk, sedikit sahaja, tapi tidaklah teruk. Becky bertanya, bagaimana di Indonesia? Semasa doktor bekerja sebagai pakar bedah, Jun berfikir seketika. Sibuk.
Saya melakukan 5 pembedahan sehari dan bertugas on-call, tetapi ia berbaloi. Becky berkata, Anda juga akan diiktiraf di sini, dengan kemahiran doktor. Jun tersenyum pahit. Mungkin akan mengambil masa, kerana saya doktor asing. Becky berkata dengan serius, Saya akan bantu seperti doktor membantu saya. Jun memandangnya. Becky meneruskan, Sekarang saya faham, apa itu dokter yang baik? Kemahiran sahaja tidak cukup. Kita perlu tahu mendengar, dan kita perlu benar-benar memikirkan tentang pesakit. Saya belajar dari doktor. Jun tidak berkata apa-apa untuk seketika. Kemudian dia berkata dengan tenang, Saya juga belajar dari doktor. Becky bertanya dengan terkejut, Apa yang dokter belajar dari saya? Jun menjawab, keberanian. Melihat dokter bangkit semula, saya belajar bahawa walaupun kita jatuh, kita boleh bermula semula. Air mata berlinang di mata Becky. Dia menunduk dan menyapu air matanya, tersenyum kecil. Kita pasukan yang bagus, kan? Jun juga tersenyum. Ya, nampaknya begitu. Malam itu, Jun melawat kubur James, sudah 6 bulan. Dia melutut di hadapan batu nisan dan meletakkan bunga. Encik Hutchinson, saya ada sesuatu untuk dilaporkan. Jun berkata dengan tenang, Dr. Thompson telah banyak berubah. Sekarang dia mendengar pesakit dengan teliti dan menghormati pendapat rakan sekerja. Saya rasa Anda pasti akan gembira. Angin bertiup dan dedaun berdesir. Jun meneruskan, saya juga telah berubah. Saya tidak lagi berdiam diri. Saya telah menjadi lebih berani untuk menghadapi sesiapa sahaja demi pesakit. Ini semua kerana Anda. Jun mengusap batu nisan itu. Terima kasih, Encik Hutchinson. Anda telah menjadikan saya dokter yang sebenar. Jun duduk di situ untuk seketika. Bintang-bintang naik di langit, dan lampu-lampu bandar Kuala Lumpur berkelip di kejauhan. Jun perlahan-lahan bangun dan meninggalkan tanah perkuburan. Langkah kakinya ringan, dan wajahnya menunjukkan ketenangan. Keesokan paginya, Jun menaiki kereta api awal seperti biasa, tetapi dia tidak lagi bersendirian. Becky menaiki kereta api yang sama, dan mereka berdua pergi ke hospital bersama-sama. Di luar tingkap, pagi Kuala Lumpur bermula dan hari baharu akan bermula. Mereka tiba di hospital, dan Jun serta Becky menyemak jadual pembedahan. Hari ini juga 4 pembedahan dijadualkan, 2 daripadanya adalah pembedahan stoma. Becky berkata, Boleh saya cuba melakukan pembedahan stoma hari ini? Jun mengangguk. Tentu sekali, saya akan memerhati di sisi. Di koridor menuju ke bilik pembedahan, Jun tiba-tiba berhenti dan melihat keluar tingkap. Pelabuhan Sydney berkilauan diterangi matahari pagi dan kapal-kapal berlayar. Ia adalah pemandangan yang indah. Kini ia benar-benar indah. Becky berdiri di sebelah Jun. Apa yang dokter lihat? Jun menjawab. Hanya hari yang baik. Becky tersenyum. Ya, memang hari yang sangat baik. Mereka berdua berjalan ke bilik pembedahan bersama-sama. Kerana pesakit yang akan mereka selamatkan bersama sedang menunggu. Dan Jun faham, kematian James tidak sia-sia. Dari kesengsaraan itu, 2 orang doktor telah berkembang menjadi manusia yang lebih baik dan ramai pesakit akan mendapat manfaat daripadanya. Kadangkala kesedihan yang paling besar membawa pelajaran yang paling besar. Dan doktor yang sebenar bukan hanya tentang kemahiran, tetapi juga tentang mendengar, belajar, dan berkembang sebagai manusia. Perjalanan Jun akan terus berlanjutan. Seperti matahari terbit di Kuala Lumpur, sentiasa bermula baharu.